rakan-rakan saya lah yang daripada pelbagai latar belakang yang sempat bersama-sama dengan program hujung minggu hari ini, hari Sabtu. Terima kasih, ada yang daripada pengetua, ada daripada penolong kanan, ada juga daripada rakan saya daripada Nazir pun ada juga dalam ni, daripada PPD, daripada jabatan. Terima kasih. Saya percaya dengan pelbagai latar belakang yang kita ada hari ini, termasuklah SIP, rakan-rakan saya hebat daripada SIP ni, SIP, SIC. Saya percaya dengan gabungan daripada pelbagai latar belakang yang kita buat khusus bengkel ini, kita mungkin akan dapat melihat pelbagai aspek lah tuan-tuan ya, daripada peringkat pengurusan di sekolah sehinggalah peringkat kepada keperluan ataupun pengurusannya di peringkat pejabat pendidikan dan juga di Jabatan Pendidikan Negeri. Kita agak rushing juga sebab tajuk kita agak panjang tuan-tuan ya. Dan ini adalah kelas pertama saya buat untuk HEM atas tempoh yang panjang lah, PKHEM. Mohon untuk kita adakan tajuk khusus berkaitan dengan pengurusan HEM dalam konteks standard 3.3 SKPMG 2. Okey, hari ini tajuk kita adalah tentang pengurusan HEM ya. Alhamdulillah kita dah tutup SKPMG 2 pada 15 hari bulan dan saya daripada bengkel yang kita cuba belajar pada hari ini, kita boleh applykan ya. Applykan apa yang kita dapat, apa yang kita boleh proses, apakah dapatan yang kita buat daripada bengkel yang hari ini relate dengan SKPMG 2 tu tuan-tuan ya. Okey, hari ini kita fokus pada standard 3.3 pengurusan halal luar murid ya. Tapi kita fokus juga tuan-tuan ya, sebab kalau kita dapat slide tapi kita tak dapat nak elaborate, tak dapat nak kaitkan, nanti kita juga akan susah nanti kan, tak faham apakah maksud slide, sebab slide ni dia sifatnya pendek, ringkas ya, supaya mudah dapat kita detect. Okey, saya balik sini dulu tuan-tuan sebelum saya mula, sebab ini kelas saya pertama dalam HEM. Tapi saya percaya ramai dalam ini adalah sahabat-sahabat saya yang telah mengikuti kelas SKPMG 2 ini berulang-ulang kali. Yang saya rasa yang lebih mahir pada saya pun ada dalam ni. Hebat tuan-tuan, banyak yang tuan-tuan terlibat, terutama dalam peringkat pelaksanaan hands-on di peringkat sekolah. Jadi tuan-tuan lebih melihat secara lebih deep dive ya, isu-isu dalam pengurusan HEM dan juga kaitan dengan SKPMG 2 ini. So saya terangkan sikit aja sebagai intro, sebagai pengenalan kita dalam SKPMG 2 ini ya. Okey, hari ini kita nak buat 3 fokus kita ya. Satu yang simple tentang fungsi SKPMG 2 ini sebagai alat pengurusan sekolah ya. Jadi yang dikatakan sebagai SKPMG 2 ini ada hak sekolah. Masuk hak sekolah ni kita yang tagging, kita yang letak skor, kita yang buat penilaian ya. Dan yang kedua dalam pendemokrasian SKPMG 2 ini, maksudnya ialah semua pihak terlibat daripada pengetuanya sehinggalah kepada EKP. EKP-nya mungkin keuangan, mungkin pembantu takbir kita terlibat dalam perjawatan, perkhidmatan, pembantu makmal ya, juruteknik komputer. Jadi semua yang terlibat dalam usaha kita untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah. Kemudian kita nak lihat hari ini tuan-tuan ya, tentang pengurusan HEM ni, haluan murid, fokus pada standard 3.3 yang kita nak ulas sikit hari ini, sebab semalam saya dapat request daripada beberapa orang minta saya untuk fokus balik tentang JKSS, Jawatankuasa SKPMG 2 sekolah. Terutama saya nak bincangkan hari ini dalam konteks pengurusan HEM tu ya, dalam pengurusan HEM tu keseluruhan dan juga pengurusan HEM tu ya. Saya nak bawa juga hari ini sikit tentang evidence dan juga tentang perskoran. Dan akhir sekali saya akan bawa tentang data analysis. Kita tak nak, bukan kita nak jadi pakar statistik tuan-tuan ya. Tetapi kalau kita tengok dalam SKPM tu sendiri pun ada menyebut menganalisis data. Cuba kita tengok dalam tahap tindakan tu kan. Tahap tindakan atau tahap kualiti tu ada menyebut khusus. Ada banyak. Lebih saya rasa ada 20 tempat yang menyebutkan tentang kita perlu mengadakan analisis data. So hari ini kita nak fokus pada data-data yang secara langsung yang ada dalam standard 3 dan kita nak correlatekan dengan data-data yang lain nanti. Dan kenapa kita nak correlatekan data tu? Ya, okey, itu antara objektif ataupun kandungan khusus kita pada hari ini. Okey. Saya rasa kita biasa kan tengok orang yang biasa ikut kelas saya ni, ramailah sahabat-sahabat ni nak muak dah tengok dah ni kan. Tapi saya tak apalah. Kalau ini kita dah faham, mungkin sebagai satu ulangan. Kalau kita yang baru, mungkin sebagai satu pendedahan yang baru ya. Saya berbalik kepada tujuan, kepada SKPMG 2. Saya bercakap ini tuan-tuan sebab pengalaman saya diberi ruang oleh banyak sekolah, banyak PPD, banyak JPN untuk bersama-sama dalam sesi sharing.
untuk buat sesi sharing, ya. Tapi satu isu yang kita melihat, kita kadang-kadang tidak melihat SKPM G2 itu sebagai sesuatu yang boleh membantu kita. Kita lebih melihat SKPM G2 ini sebagai satu bentuk pengurusan yang perlu kita selesaikan. Sebab kata seorang guru besar baru ni, dia kata asal hijau UIM, hijau aja okey lah tu. Jadi fungsi kita sampai peringkat menghijaukan button saja, ya. Tapi saya percaya dalam peringkat 5 tahun dah, tahun ke-6 SKPM G2 ini, kita perlu melangkah melihat SKPM G2 itu, sebagai fungsinya yang sebenar. Iaitu pertama, dia kata meningkatkan keberkesanan sekolah. Dalam konteks HEM pada hari ini, yang kita nak bincang hari ini, kita terlibat dalam proses penyampaian ni, tuan-tuan. Ya, sebab dalam proses penyampaian ni, ada perkara-perkara yang HEM perlu ambil maklum, ambil berat, ambil tahu. Terutama dalam konteks kita kata berkaitan dengan disiplin pelajar, berkaitan dengan berkaitan dengan kehadiran pelajar, berkaitan dengan beasiswa kesihatan dan sebagainya. Okey, jadi dalam proses penyampaian ini yang kita perlukan sokongan daripada keseluruhan dalam pengurusan sekolah. Ya, jadi kita bertindak dalam satu entiti yang sangat penting, ya, di peringkat pentadbiran sekolah. Dan dalam pada itu kita melihat juga dalam SKPM G2 ini, dia yang paling penting sekali, selalu saya sebut, bagaimana kita melihat SKPM G2 ini sebagai satu yang mengukuhkan tugas asas kita. Saya dilantik sebagai PKHEM, apakah tugas saya? Okey, saya selalu bercakap, bila kita dilantik sebagai satu jawatan, yang paling mudah untuk kita refer ialah melihat kepada SKPM G2. Dalam HEM ni kita lihatlah 3.3, 3.3.1 itu. 3.3.1 adalah direct di bawah kita, PKHEM. Kemudian kita pergi 3.3.23 dan sebagainya. Ada kesihatan, ada keselamatan, ada beasiswa. Termasuklah dalam ni kaunselor. Jadi kalau kaunselor pula ada term bidangnya, apa yang perlu dilaksanakan dalam SKPM G2 ni? Ataupun apakah yang perlu dilaksanakan oleh kaunselor di peringkat pengurusan kaunselor ni di sekolah? Saya sebagai pengetua nak melihat pada tugas-tugasnya, saya akan melihat terma, ya, ataupun kita biasa dulu dia panggil JD kan, job of description tu, melihat apakah yang perlu dilaksanakan oleh kaunselor kat sekolah saya. Sampai satu melihat data-data psikometrik. Bagaimana data-data psikometrik ini dikongsi sama dengan guru-guru lain dalam konteks yang mula-mula kita tadi membantu dalam proses penyampaian ilmu kat sekolah kita. Ya, kita akan pergi ke situ nanti. So dalam tu ada jelas. Kalau guru disiplin, apa yang perlu dilaksanakan? Apakah skop tugas guru disiplin? Ada dalam SKPM G2, dalam standard 3.3. Ya, jadi kita dapat melaksanakan ini secara sistematik. Bila nazir datang ke sekolah, dia gunakan inilah mekanismenya, dia gunakan SKPM G2. Bila Jabatan Pendidikan Negeri datang, kita gunakan SKPM G2. Bila PPD datang, kita gunakan juga SKPM G2. Jadi kita tidak ada banyak dokumen yang berbeza-beza yang membuatkan kita di sekolah nanti rasa kelang kabut. Kita tak nak yang datangnya lain dokumen yang dibawa, ya, lain instrumen yang digunakan. So sekarang ni kita menggunakan satu instrumen yang standard, yang sama semua kan. Jadi kita mudah. Ya, jadi seterusnya untuk apa? Untuk mengenal pasti kekuatan. Ini yang paling penting. Kita nak bawa hari ini, tuan-tuan. Yang kita dah isi sekarang ni pada sebelum 15 tu, kita nak tengok. Kita bukan setakat nak menghijaukan, tapi kita kena menganalisis balik. Dalam konteks 3.3 ni, kat mana kita yang ada isu? Ke mana yang kita ada isu? Tapi untuk melihat isu tu, kita kena melihat dalam konteks ini data lah, tuan-tuan, ya. Daripada situ, pada skor itu menunjukkan tentang prestasi, tentang kualiti. Kita tak pernah menjadikan SKPM G2 ini sebagai satu alat, sebagai satu mekanisme untuk kita bagi anugerah pada sekolah. Kita tak pernah kata sekolah yang paling baik SKPM G2 dia akan dapat anugerah tertentu. Kita tak buat yang itu. Sebab fungsinya itu, ya, fungsinya itu. Okey. Dan bila kita bercakap tentang SKPM G2 ini, dia berkaitan dengan 3 aspek yang paling basic. Pertama tentang kualiti. Tentang kualiti ni apa yang perlu dibuat? Saya sebagai penolong kanan HEM, apa yang perlu saya laksanakan? Okey, saya lihat pada kualiti itu, TT, tahap kualiti. Dan sebelum itu kita melihat dulu tindakan.
Apakah tindakan yang perlu dibuat untuk mencapai kepada standard yang kita nyatakan untuk 3.3 tu. Saya ambil contoh tuan-tuan, dalam tu dia kata apa? Membuat ketetapan. Jadi sebagai PK Koko, sebagai PK HEM, apakah ketetapan-ketetapan yang perlu saya adakan di peringkat sekolah untuk saya laksanakan? Dan dalam menetapkan ketetapan tu pula, kita ada kualiti. Bagaimana ketetapan? Apakah ketetapan yang akan kita laksanakan di peringkat sekolah? Yang kedua, siapa yang nak buat? Siapa yang akan melaksanakan? Ini kita lihat pada PPS, Pasukan Pelaksanaan Standard. Jadi pasukan pelaksanaan standard ini, kalau dalam HEM ni kita ada 6, kita pecahkan lah. Kalau dalam disiplin tu, pengurusan disiplin murid, okey, guru disiplin lah dan ahli jawatan kuasanya dan seterusnya ya. Dan kita buat ni sepanjang tahun. Walaupun pada tahun 2021 kita terlibat dalam hanya fasa 3, tetapi fasa 3 ni tuan-tuan ni dia bukan destined kat situ. Tapi dah bermula lagi pada bulan Januari kan. Misalnya kita buat ketetapan tentang peraturan sekolah, kita buat tentang perancangan, kita buat tentang catagan, kita buat OPPM, kita buat pada awal tahun. Jadi kerja-kerjanya memang seperti biasa kita buat pada pada awal tahun. Cuma kita buat taggingnya itu pada sesi yang akhir, memandangkan kita ada cabaran sedikit pada tahun ini, tahun 2021, waktu pandemik ini, kelonggaran diberi untuk kita mengisi pada fasa yang terakhir sahaja. Ya. Okey, ini antara yang kita tengok lah ya, saya tak go through kat sini. Ya, kita ada 5 standard macam biasa. Cuma standard yang kelima ni kan, kita tak nampak lagi. Tapi tak apa, saya akan elaborate nanti. Kita ada 36 aspek, ada 50 terms tindakan untuk mencapai standard, ada 50 rubrik dan juga ada 14 item dalam standard 5 dan dia bertambah untuk edisi tahun 2022 ni nanti tuan-tuan ya. Okey. Saya pergi kat sini tuan-tuan ya. Okey, dalam membincangkan pengurusan kita, sebab saya percaya dalam ni adalah tuan-tuan perempuan yang terlibat direct dengan HEM ya. Okey, dalam pengurusan ini kita tidak dapat lari daripada PDCA, Plan Do Check Action. Ya, plan ni adalah peringkat awal. Kalau dalam SKPM G2, kalau kita tengok, dia kata apa tuan-tuan? Dia merancang kan? Mesti ada kata ada merancang tu dulu. Merancang, itulah plan. Misalnya merancang apa? Tentang ketetapan, peraturan sekolah dan sebagainya lah. So peringkat yang kedua, melaksanakan. Melaksanakan berkaitan dengan aspek-aspek misalnya beasiswa, misalnya berkaitan dengan isu-isu disiplin, salah laku dan sebagainya. Kita tengok pelaksanaan penguatkuasaan. Itu datang daripada mana tuan-tuan? Datangnya daripada laporan. Termasuklah dalam laporan ni data. Laporan misalnya kita tengok kes skala laku kan, yang berat, sederhana, ringan. Amalan baik, kita tengok berapa yang dia ada di sekolah kita. Okey, itu juga dalam konteks ini laporan juga dan maklumat. Kemudian yang sini, yang ketiga ini yang penting, semakkan ni. Kita semak balik dalam konteks PDPR baru ni, ya, tentang kehadiran pelajar dalam konteks PDPR. Kita tengok pattern kehadiran murid. Kelas-kelas peperiksaan, kelas-kelas bukan peperiksaan. Mungkin kita nampak pattern-pattern yang tertentu kehadiran pelajar ni. Ya? Daripada situlah kita buat semakkan balik untuk kita bentangkan dalam dialog prestasi, dalam pemantauan, dalam PLC, supaya sekolah semua tahu. Kita tak nak nanti data SKPM ni dia duduk aja dalam sistem kita. Jadi sebagai orang yang terlibat dalam HEM, kita boleh bentangkan data-data ni. Misalnya data PDPR ni kita bentangkan patternnya, kita nak tengok patternnya. Mungkin patternnya bukan berdasarkan hari tuan-tuan kan, tapi berdasarkan subjek. Subjek tertentu tu pelajar ni dia terlibat, tapi subjek tertentu dia left. Dan nanti subjek lain dia masuk balik. Itu yang kita peringkat akhir ni kita buat tindakan. Mungkin isunya berkaitan dengan pengajaran guru, mungkin isu berkaitan dengan minat murid, mungkin berkaitan mungkin persediaan dan sebagainya. Okey, kita bertindak daripada sini. So patternnya dalam PDCA ni, cara yang mudah nak faham, dia adalah satu bentuk kitaran dalam pengurusan kita.
Kemudian bila kita ada tindakan tu, kita rancang balik. Ya, kita plan balik. Sebab tu dia wujud dalam keadaan circle. Ya, dia berpusing di sini. Ya, okey. Okey, apa isu utama bila kita laksanakan? Saya biasanya saya kalau pertemuan bersemuka, saya akan buat Google Form dulu. Saya akan edarkan pada peserta sebab tu saya lebih berminat bengkel ni bersemuka. Tapi tak apalah kan, daripada kita tak buat langsung, ini alternatif yang kita ada, kita buat. Sebab pendekatan kalau guna secara bersemuka ni, kita akan gunakan pendekatan yang agak berbeza sikit apa yang kita buat secara online ni. Ya. Okey, apakah isu utama dalam kita melaksanakan SKPMG2 ini? Yang pertama tuan-tuan tentang penyelarasan tugas. Ya, dalam penyelarasan tugas kita tak pasti siapa nak laksanakan. PPS ni ada, tapi bila end of the day nanti, bila kita buat tentang penyelarasan evidence, bila mesyuaratnya itu nanti kita tak jelas. Akhirnya nanti dia akan berlonggok pada orang yang tertentu untuk menyiapkan tugas ini, terutama kalau kita di saat akhir. Yang kedua, tuan-tuan, masalah yang saya lihat ialah saya dapat banyak mesej daripada rakan-rakan, ya, yang personal message. Banyak pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan tu. Saya tak salahkan tuan-tuan pun yang bertanya secara macam tu. Ya, tapi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih sebab bagi gambaran kepada saya apa yang berlaku di peringkat ground, di peringkat sekolah. Apa isu ni peringkat sekolah? Ya, okey. Daripada situ saya akan sesuaikan balik konten kursus saya ni keperluannya. Jadi sebab saya rasa beruntung saya duduk dalam grup-grup SKPMG2 ini. Saya dapat maklumat terus daripada sekolah. Dan saya pula juga banyak ke sesi sekolah. Secara langsung dapat juga maklumat. So daripada itulah saya akan cuba perbaiki, saya sampaikan dalam bengkel-bengkel yang saya jalankan. Okey, yang ketiga ni tentang kaedah penulisan evidence. Ya. Bagi saya dalam konteks penulisan evidence ni sepatutnya dia tidak lagi menjadi satu isu yang besar. Masuk tahun yang kelima, masuk tahun yang keenam, evidence kita dah dijelaskan sejak tahun pertama lagi. Tapi saya akan bawa jugalah sebab ada permintaan daripada PKM. Dalam grup ni saya akan bawakan sikit beberapa contoh bagaimana kita nak laksanakan penulisan evidence ni. Dan pengisian portal bagi saya tak ada masalah. Dan juga satu lagi yang paling penting, yang kelima ni tuan-tuan ya, memenuhi fungsi SKPMG2 ini. Fungsinya apa tadi? Fungsinya itu yang kita tunjuk PDCA itu tadi. Ya, bukan fungsi kita untuk menghijaukan button. Ya, button tu just dia satu traffic light untuk memberitahu kita je. Okey. Tuan-tuan, saya ambil satu contoh lah. Ya, saya tak masukkan nama ni. Saya ucapkan terima kasih pada cikgu ni, tapi saya tutupkan namanya. Ya, tapi saya nak share. Ini saya dapat dalam 4 minggu lepas. Ya. Dia menghantar pada saya satu mesej. Dia kata, Salam YM, nak confirm tentang TT, range skor 1 dan 4. Tidak semestinya 0 dan 1 seperti dalam kurungan. Saya jawab ni, TT 0, 1 ada. Tak apa, saya ulas sendiri dulu. Jadi maknanya, rakan kita ni, dia masih belum lagi dapat pegang apakah dimaksudkan dengan tahap tindakan. Dia kata, TT ni, dia kata, range skor 1 dan 4 kan. TT ni bagi dia 1 dan 4. Tidak semestinya 0 dan 1 seperti dalam kurungan kan. Dia kata macam tu. Jadi apa yang saya faham pada sini, apa yang saya dah tangkap daripada sini, masalahnya kita masih lagi berlaku kejelekitan lagi di peringkat sekolah untuk memahami terma yang paling basic sekali. Bagaimana keadaan ini kita selesaikan peringkat sekolah? Siapa yang harus memainkan peranan? Okey, haruskan memainkan peranan ini yang paling besar adalah SUSKPMG2. Secara umum, terangkan apa dia TT, apa dia TK, apa dia skor, apa dia penskoran. Supaya dalam satu sekolah, jelas. Bila ada sekolah, jelas, maksudnya sama, makna yang sama, kita dah jadi mudah buat dah. Ya, jadi kita tak payah lagi jumpa seorang-seorang. Kalau kita bagi arahan yang jelas, dia akan mudah. Kalau kita tak bagi arahan jelas, nanti kita akan jumpalah mesyuarat-mesyuarat kecil akan berjalan. Dekat bilik guru dia berjalan. Macam mana tentang TT? Mesyuarat-mesyuarat kecil berjalan dengan definasi-definasi masing-masing. So SUSKPMG2 kena mainkan peranan dalam konteks pengurusan, menjelaskan terma-terma dalam pengurusan SKPMG2 ini. Ya, okey. Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Ini adalah dapatan daripada yang saya keluarkan daripada satu sekolah. This is the real data yang saya keluarkan daripada satu sekolah daripada tahun 2019-2021 tentang skor dalam 5 aspek ini. Okey, ini boleh kita bentangkan ni. Ini pengurusan sekolah boleh bentangkan.
Ya, boleh bentangkan, saya highlightkan standard 3.3 ni. Okey, standard 3.3 ni kalau kita tengok dia yang ini. Okey, daripada sini, data ini kita perlu menginterpretasikan. Antara interpretasi yang kita boleh buat tuan-tuan, apa dia? Bagi tahun 2021 ni, standard 3.3 ni, HEM yang pengurusannya yang jauh lebih baik daripada yang lain. Ya, yang lebih baik. Dan kalau kita tengok patternnya, dia berada dalam keadaan yang gitu juga. Tahun 2020 juga dia berada dalam keadaan yang baik, 95. Ini untuk standard 3.3. Ya, saya kalau kat daerah saya, kalau dapat pattern yang tinggi-tinggi macam ni, kita akan minta sekolah tu untuk buat sesi sharing. Kalau mesyuarat HEM dekat daerah, kita akan minta HEM untuk buat sharing pengalaman dia dalam mengurus ni. Kita bukan nak denda ni, ya, jangan kita kena tengok satu angle yang positif. Sebab kita percaya dia telah dapat melaksanakan dengan baik, jadi kita nak mohon dia share dengan sekolah lain. Bagaimana dia dapat melaksanakan, akhirnya membolehkan dia dapat skor yang seperti itu. Ini ya, ini. Yang penting kita menginterpretasikan ataupun kita memberi makna pada data ni tuan-tuan ya. Itu yang paling utama. Sorry. Okey, saya bagi contoh lah tuan-tuan ya. Ini kalau nak dapatkan sangat mudah ya. Kita boleh dapat daripada portal kita. Ini daripada portal kita. InsyaAllah saya akan tunjukkan nanti. Ini saya tengok. Ya. Saya tunjukkan pula contoh yang kedua. Macam mana trend berlaku. Dalam banyak-banyak ni kita tengok standard 3 ni, 3.3 ni, warna biru ni kalau kita tengok, dia yang paling atas sekali. Dalam tempoh 5 tahun. Ni dah, saya tengok data ni untuk 5 tahun tuan-tuan. Ya, daripada 5 tahun. Daripada mula-mula SKPMG2 ni diperkenalkan, dia berada pada 99.33. Tapi waktu itu tahun pertama kan kita belum lagi dapat memahami. Pada waktu ni kalau kita tengok kebanyakan skor ni banyak tinggi ni. Ya. Tetapi bila dah sekolah dah dapat menguasai, okey dia dah tahu apa yang sepatutnya dibuat, dia akan pergi daripada real ni. Ya, pada real. Dia akan jadi macam ni, pattern. Tapi kalau kita tengok dia memang duduk tempat yang paling atas kecuali pada tahun 2019 ni. Ya. Standard 1 pengetua guru besar ni, standard 1 ni lebih atas. Dan pada tahun 2021 ni kita tengok HEM juga mengatasi kepada penskoran oleh pengetua dan guru besar. It's okay, it's no problem. Tetapi mesti ada makna data ni. Ya, mesti ada makna data ni. Okey, ini satu contoh lagi kita tunjuk. InsyaAllah saya akan bawa nanti. Okey, ini saya fokus terus kepada kita, HEM. Ini yang tuan-tuan boleh bentangkan dalam mesyuarat nanti ni. Yang boleh kita bentangkan. Apa dapatan yang kita buat, kita tengok. Daripada aspek-aspek ni, daripada 7 aspek yang kita ada yang kat sini, kat mana kita rasa yang kita mantap? Okey, kita tengok mana yang paling mantap ialah dalam kita berada kat mana tuan-tuan. Lebih kurang sama lah. 9531 dia serentak sama je semua tu. Saya kalau serentak semua macam ni saya berminat nak tengok lah. Ya, kita takut unsur-unsur copy and paste tu ada. Saya nak tengok. Ya. Dalam HEM-nya, dalam display-nya, dalam apa tu, dalam beasiswanya. Okey. Tapi saya akan tengok juga, kalau katalah this is the real datanya, tapi saya tengok yang counselor ni. Counselor ni jauh lebih rendah berbanding dengan dia. Jadi dalam counselor ni kita akan tengok balik, sebab dalam counselor ni ada dua kan. Ada dua perkara yang kalau kita tengok kan, satu ialah berkaitan dengan pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Yang kedua tentang ujian psikometrik, pelaksanaan ujian psikometrik tu ya. Kita nak tengok kat mana. Dan setakat mana data-data psikometrik yang kita jalankan ni, terutama ujian trade. Tapi saya difahamkan, memang saya faham ujian trade ni tak wajib tuan-tuan kan. Tetapi kita paling baik, saya sangat-sangat menyarankan kita dapat melaksanakan ujian trade ni. Ujian minat kan, tentang ujian aptitude tu kan. Kaunselor kita tahu yang tu. Dan dapatan daripada tu perlu share dengan cikgu lain. Sebab mungkin data ini sangat diperlukan. Saya dulu gunakan data ini apa cikgu-cikgu tuan-tuan saya nak tengok pada murid-murid yang depan ni, yang pandai dalam kelas kumpulan-kumpulan yang cemerlang ni, dan juga kumpulan-kumpulan yang lemah. Kumpulan cemerlang ni kita nak tengok pattern belajarnya tu. Mungkin dia auditory, mungkin dia visual, mungkin dia kinesthetic, dia macam-macam kan kita ada dalam tu, tuan-tuan boleh tengok yang tu. Dan kita bagi maklumat ni pada guru subjek supaya dia tahu, oh dia ni berjalan, dia nampak macam tak duduk diam,
memang cara pembelajaran dia sistem seperti itu. Sama juga pelajar-pelajar yang lemah ni tadi. Pelajar lemah ni tadi, kalau kita bercakap dia tak boleh pick up. Dia kena ada visual. Okey, kita kena buat slide banyak. Okey, itu pendekatan yang kita boleh gunakan untuk murid-murid macam ni sebagai contoh. So yang ini kita kata, kita gunakan data ini. Ini kita gunakan data. Kita tak nak yang fahaman fundamental ni lah kan. Kita buat aja, cukup syarat, buat okey, selesai kerja kita. Tahun depan kita buat lagi. Jadi kalau Einstein dia kata apa, kita ni gila sebenarnya, dia kata kalau kita buat keputusan, kalau kita buat benda yang sama setiap tahun, benda yang sama aja kita buat. Lepas tu kita mengharapkan satu kecemerlangan, kita mengharapkan satu keputusan yang berbeza. Kita kena berubah cara kita. Ya, okey, ini cara kita melihat secara umumnya tuan-tuan. Okey. Saya tengok balik patternnya untuk 3 tahun ni tadi yang tadilah 2017 sampai 2021 ni lah yang kita boleh tengok. Kalau dia menurun, it's okay, no problem. Tapi kita nak tahu isu dekat mana yang menurun ni. Okey, bila kita tengok HEM, kita balik pada fokus utama kita seperti sebut tadi. Ada 6 aspek kan. Ada haluan murid, ada disiplin, ada kesihatan, keselamatan, bantuan pelajaran, bimbingan dan kaunseling. Ini skop kita. Dalam yang pertama ni adalah kita yang penolong kanan HEM. Ini berkaitan dengan pengurusan secara umum lah. Misalnya minit mesyuarat, ketetapan, jatagan dan sebagainya. Perancangan kita. Ya, kemudian kita barulah pergi kepada sub-subnya itu, kita ada disiplin dan sebagainya lah. Ya, okey, kalau kita tengok ada 6 tu kan, 6 aspek yang ada dalam ni. Ya. Cuma slide nanti tuan-tuan, saya secara jujurnya saya beritahu, saya tak bagi semua konten dalam slide ni. Ya. Saya akan pick up mana-mana slide, konten dalam slide. Kalau ni ada 120 mungkin konten yang saya bagi pada tuan-tuan, mungkin half setengah aja apa yang ada dalam ni. Ya. Tapi video ni insyaAllah saya akan bagi pada tuan-tuan nanti. Nah, ni aspeknya ya. Jadi kalau kita nak tunjukkan ini pun tak ada masalah. Okey. Saya ambil satu contoh tuan-tuan, ni saya sempat crop data ni lah. This is the real data juga. Satu sekolah yang dia dah isi dalam portal dia tu. Ya, dan ini dapatan yang dia buat. Data-data inilah ni yang kita buat ni tadi tuan-tuan, yang ada yang kita dah masukkan, kita pindahkan, akhirnya jadi bentuk macam ni. Jadi dalam mesyuarat pengurusan, kita boleh ambil sedikit masa untuk bentangkan ini. Ambil mood untuk membentangkan. Satu, yang kedua, jelaskan tentang pattern kita yang ada ni. Ya, jelaskan ada pattern ni yang ada ni kalau kita tengok. Datang daripada mana tuan-tuan? Daripada sini. Dalam SKPMG2 kita tak mengutip data baru, kita tak buat satu data yang baru. Kami di PPD misalnya akan gunakan data apa yang sekolah key in dalam sistem. Kami akan keluarkan data itu, kami akan proses data itu, kami akan cuba memberi makna pada data-data yang telah kita key in itu. Ini. Jadi nak buat ni nanti saya tunjukkan macam mana cara nak buat. Sangat singkat masa nak buat, sangat mudah sebab kita tak payah cari data lagi. Data dah ada. Cuma kita nak jadikan dalam bentuk yang boleh kita menyatakan dalam bentuk laporan. Ya. Cikgu kalau ada apa-apa tanya, jangan segan cikgu tak apa, boleh interrupt. Kalau saya ni nanti cikgu boleh boleh masuk dalam apa je ya, boleh masuk dalam saya rasa mesej nanti saya takut saya lambat baca. Cikgu terus saja pergi kepada pertanyaan ni, buka mic, cikgu boleh tanya. Okey, yang ini pula ialah berkaitan dengan saya tunjuk satu contoh bagaimana kita nak cascading data ni. Ya. SKPMG2 ni cikgu, dia antara standard tu, dia tak stand alone, dia tak berdiri sendiri. Ya, saya selalu bagi contoh bagaimana cascading ini berlaku dalam kurikulum, dalam co-curriculum. Ini saya ambil contoh pula dalam Kemenjadian Asasiah standard 5 tu kan, 5.3 tu. Okey, untuk itu 5.3 ni kalau kita tengoklah sebenarnya dia boleh bertindak sebagai output. Output dia apa tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan dah jalankan di peringkat sekolah di standard-standard yang lain, barulah kemenjadian ni wujud. Ya, maksudnya kita kalau kita tengok apa tentang pengurusan disiplinnya itu. Ya, pemantapan pengurusan disiplinnya itu. Bila mantap pengurusan disiplinnya itu dari aspek pengurusan, pelaksanaan dan sebagainya,
okey, dia akan digambarkan dengan kemenjadian. Dan proses ni bermula daripada pengetua kita, guru besar kita. Dalam PSO kita kan, yang kalau sekarang kita tengok banyak, kita bincang tentang PSO. Dalam PSO tu mesti bermula dengan analisis kan. Ada gunakan SWOT, ada gunakan 5W1H, ada gunakan Ishikawa, terserah. Tak ada satu ketetapan, ini adalah yang kita perlu gunakan. So yang pertama, guru besar mengetuai penyediaan rancangan strategik pemajuan sekolah. Dan dalam perancangan strategik ni, dia ada menyatakan tentang HAM. Ini untuk keseluruhan organisasi, untuk guru besar dan pengetua dulu. Kemudian, dalam standard pengurusan ni pula, kalau kita tengok dalam standard 2, ni kalau kita tengok, saya ambil satu contoh, mungkin ada contoh yang lain. Suasana yang selesa, harmoni diwujudkan secara sistematik dan terancang. Ini yang bawah kita ni. Suasana kita ni PKM. Contohnya apa? Itu yang kita tengok, kebersihan, keceriaan, keselamatan, peraturan sekolah. Kita sambut dengan 2.5.2 ini. Ini dalam pengurusan, ini bawah kita. Sebab dalam standard 2 ni dia ada berkaitan dengan kewangan kan. Dia ada berkaitan dengan kewangan, ada berkaitan dengan aset, ada berkaitan dengan akademik. So kita duduk kat sini lagi. Direct bawah kita. Dan di bawah kita ni lah, ada jawatan kuasa yang kita tunjuk tadi. Yang part yang kita tunjuk tadi. Saya ambil contoh disiplin. Tapi ada juga yang lain ni. Dia ada keselamatan, ada beasiswa dan sebagainya. Kalau disiplin ni, dia bawa jawatan kuasa disiplin lah. Jawatan kuasa disiplin inilah yang bertanggungjawab dalam 332 ni. Dan akhirnya digambarkan dalam standard 5.3. Standard 5.3 tak ada siapa buat. Cuma sekarang ni, kalau kita dapat pertanyaan pada cikgu kan, dia kata kita tak ada lagi result untuk standard 5 ni, 5.2 ni. Memang tak ada lagi cikgu. Tak ada lagi. Kita tak dapat lagi. Tapi sebenarnya tu result tu ada. Jemaah Nazir ada result itu. Dan insyaAllah pada tahun ini, tahun 2022 ni, kemenjadian ini akan dipaparkan dalam satu sistem portal kita yang baru. Sebab masuk dia tahun 2022, insyaAllah dalam tak lama lagi, kita akan running dengan satu portal baru, sesuai dengan dipanggil sebagai SKPMG2 kualiti sekolah. Dia akan ditunjukkan kat situ. Terutama bagaimana perubahan berlaku dalam kemenjadian sasiah ni cikgu. Dulu kalau kita tengok apa dia, kalau kita tengok dalam kemenjadian HAM ni, kita tengok kesalahan berat, sederhana, ringan, amalan baik kan. Tetapi yang baru ni dia dah terbalik. Tentang amalan baik. Dia fokus pada tentang amalan baik. Nanti saya tunjukkan yang tu. Okey, ini yang kita nak tahu nanti. So kemenjadian ini nanti dia jadi output dan dia boleh jadi input. Apa maksud input ni tuan-tuan? PKM akan menggunakan data dalam kemenjadian sasiah murid ini untuk kita melaksanakan plan balik apa nak buat pada tahun depan. Dan kemenjadian sasiah murid ni standard 5.3 ni, kita tak payah tunggu daripada Nazir. Dia seperti dalam co-curriculum juga. Kita dah boleh dapat dah. So nak dapat macam mana? Kalau dalam co-curriculum tu, kemenjadiannya kita tengok pada PJSK. Tapi dalam sasiah murid, standard 5.3 ni, kita tengok daripada data-data yang kita ada. Data-data SSDM, data APDM, itulah yang kita boleh gunakan indikator untuk menunjukkan kemenjadian. So dia boleh menjadi input balik untuk kita menjalankan, melaksanakan perancangan pada tahun-tahun yang seterusnya. Ini cascading tuan-tuan. Saya nak menunjukkan bagaimana kita tak boleh baca SKPMG2 ini sebagai satu bentuk yang tersendiri, secara terasing, mengikut tools yang ada dalam tu. Okey, saya pergi yang pertama tentang urus takbir dulu. Bagaimana kita nak menguruskan SKPMG2 ini dalam konteks hari ini dengan high level murid. Okey. Kalau kita tengok flow dia, ini adalah jadual kerja yang diedarkan oleh Jemaah Nazir dan bersama dengan surat yang kita dapat pada setiap tahun tu. Flow-nya daripada nombor 1 sampai nombor 9. Tentang tindakan pada sekolah, bermula daripada pengetua guru besar ni apa nak buat sehinggalah pada skor dimuktamadkan. Saya tak nak ambil semua, saya akan pergi pada fokus kita. Pertama, kita nak pergi kepada yang sini. Kita mula dengan nombor 2, iaitu penyediaan salinan aspek TUMS yang mencukupi
bagi PPS mengikut bidang masing-masing. Tugas siapa ni? Penolong kanan HEM. Ya, tak apalah, bukan HEM yang buat, tapi arahannya itu dia mungkin boleh minta pembantu takbir, boleh minta setiausaha untuk bertindak yang ini. Menyediakan salinan TUMS ni mengikut bidang masing-masing. Kalau HEM lah, dan semua dijalankan oleh setiausaha. Ya, tuan-tuan, minta maaf tuan ya. Okey. Clear ya tuan-tuan ya? Ini. Jadi tak lama lagi bila keluar surat nanti, selepas saja pengetua kita, guru besar kita keluar arahan, ini adalah tindakan kita yang pertama. Kemudian dekat sini dia datang banyak. Ya, PGPK ni menyediakan salinan TUMS kepada PPS. PPS kita dah tentukan siapa, insyaAllah. Saya sebutkan siapa di PPS secara umum nanti. Kemudian PPS ini yang buat penilaian. Pasukan pelaksanaan standard ni yang membuat penilaian. Dia yang menilai dan menyatakan evidence. Kita jangan trap tuan-tuan nak kejar markah tinggi, tapi akhirnya data nanti kita jadi salah nanti. Sebab baru-baru dalam SKPMG 2 tu, dalam standard 3.2 tu, 3.2.6. Ya, sukan untuk semua. Dekat Sukantara, dia letak 4. Sukantara letak 4. Merancang dapat 4 okey untuk Sukantara. Tapi melaksanakan tak mungkin dapat 4. Kita tak dapat buat. Waktu pandemik ni, tak boleh buat pun. Tetapi markah Sukantaranya ada kat situ. Jadi timbul persoalan kat saya, cikgu buat ke tak buat semasa Sukantara ni? Jadi data tu, akhirnya jadi data-data apa? Kalau dalam statistik dia panggil apa? Tentu data-data sampah dia kata. Nothing for nothing kalau kita nak proses data tu. Ya, okey. Kemudian kalau tengok balik, yang ni PPS kita, yang bawah kita, saya ambil terus ya tuan-tuan ya, PPS yang di bawah kita, kemudian kita kumpul semua penilaian bidang masing-masing, serah kepada PK masing-masing. PK perlu melihat yang ini. Ya, mengumpul hasil ni kita perlu lihat. Sebab tu PK perlu mahir. Terutama dalam konteks penulisan evidence dan penskoran. Saya katakan tadi ya, macam mana kita nak dapat. Jadi kalau cikgu yang, saya rasa ramai cikgu yang dah ada buku ni ya. Pivotnya ni, walaupun dia ni tentang pentafsiran bilik darjah, tetapi dalam ni langkah dia sama. Cuma data aja berbeza. Dalam ni saya fokus kepada pentafsiran bilik darjah. Tapi yang kita praktiskan ni, apa yang ada dalam buku ni langkah-langkah sama ya. Seperti dalam standard 4, standard 3.3.